Assalamualaikum semuanya. Hari ini saya mau share dengan kamu semua pasal Khot Thuluth. Baik, Khot Thuluth. Kenapa nama dia Khot Thuluth? Kenapa nak nama dia lain? Apa maksud Khot Thuluth ni sebenarnya? Okey, maksudnya adalah huruf menegaknya ditulis dengan mata pen Khot yang mempunyai ukuran yang tertentu. Jadi apa ukuran dia ni? Ukuran dia adalah 1/3. Mesti 1/3. Kalau tidak bukan Khot Thuluth. Okey, lepas tu fakta menarik pasal Khot Thuluth ni. Kalau kita lihat dia jarang dalam penyalinan Al-Quran sebab banyak sangat kaedah dalam menentukan ukurannya dengan bilangan yang sesuai, bilangan titik yang sesuai untuk setiap huruf. Lepas tu dia punya kemahiran yang diperlukan untuk buat khot ni pun sangatlah tinggi. Maknanya khot ni sangatlah susah. Okey, mesti kamu akan tertanya-tanya, Dek, susah dia tu macam mana, Dek? Apa yang susah dia? Okey, abang-abang sekalian, susah dia tu dari segi kaedah, dari segi ukiran dia, dari segi gaya memperelok. Ukiran tu tadi contoh macam dalam menghasilkan tulisan yang tepat ukirannya dan seninya. Lepas tu dia punya kegunaan pula biasanya khot ni digunakan untuk tujuan dekoratif. Jadi contoh macam kita mau hias kita punya rumah ke, mau hias kita punya masjid biar lagi riang, itu adalah antara syarat-syarat dalam khot lah, dia punya hukum kan, untuk menceriakan ruangan masjid. Dan lepas tu kasih cantik papan tanda ke, dan juga bangunan, tujuan dekoratif lah kebanyakannya. Baik, untuk dia punya kemunculan Khot Thuluth ni mesti kamu semua tertanya-tanya kan, dari mana datang Khot Thuluth ni. Jadi kemunculan pertama dia adalah pada kurun ke-11 Masihi. Jadi ada 3 zaman yang penting dalam Khot Thuluth ni. Zaman pertama adalah zaman Bani Umayyah, zaman kedua adalah zaman Bani Abbasiyah, dan zaman ketiga adalah masa Turki Uthmaniyah. Jadi masa zaman Bani Abbasiyah ni, awalnya kan tulisan Al-Quran tu dalam bentuk tulisan kufi. Tapi terjadi perkembangan Islam yang secara pesat. Jadi tulisan Al-Quran tu telah ditukar menjadi penulisan dalam Khot Thuluth dan juga Khot Nasab. Okay, lepas tu masa zaman Bani Uthmaniyah pula, zaman ni Ibnu Mukhlas Syirazi, dia telah berjaya memperkembangkan Khot Thuluth ni. Jadi macam mana dia kembangkan seni kaligrafi geometri Islam. Dan hasil daripada perkembangan ni muncullah gaya-gaya baru dalam penulisan Khot Thuluth. Jadi itulah masa zaman ketiga pula Turki Uthmaniyah, masa zaman ni pula jadi revolusi khot. Jadi di akhirnya revolusi khot ni, dia punya hasil adalah Khot Thuluth terbagi kepada 2, iaitu jenis adi dan juga jenis jali. Untuk tokoh pula kita boleh lihat pada Syekh Muhammad Sami Afendi. Beliau ni telah dilahirkan pada tahun 1838 Masihi dan telah wafat pada tahun 1912 Masihi. Jadi beliau ni sangat digeruni lah kalau dalam bidang seni Khot Thuluth jali. Sebab beliau punya karya dalam Thuluth jali ni sangat bermutu tinggi. Sampaikan beliau diberi gelaran Mustafa Rakim yang kedua. Jadi sepanjang karier beliau sebagai khatat, beliau banyak meraih antarabangsa punya anugerah, level-level antarabangsa. Contoh dia macam beliau mendapat johan dalam Qutbai Majidi dan juga johan dalam pertandingan Sirf El Awal. Dan kalau kamu tertanya-tanya macam mana seni dia, ini seni dia. Untuk tokoh yang kedua pula, kita ada Syekh Abdul Aziz Afendi Al-Rifai. Beliau ni dilahirkan pada 1871 Masihi dan telah wafat pada tahun 1834 Masihi. Jadi beliau ni ada matlamat untuk memperindahkan lagi khot-khot Arab. Jadi untuk capai matlamat tu, beliau buka lah sekolah, dan dari sekolah tu beliau jadi pengetua dan juga guru khot untuk kedua-dua sekolah tu. Dan selain itu, beliau punya sumbangan paling besar dalam Islam ni adalah dalam pembangunan kesenian Islam. Dan selain itu, beliau ni juga adalah pencipta kertas Al-Ibro. Dan ini adalah antara seni-seni beliau. Apa yang istimewa pasal Khot Thuluth ni, khususnya Thuluth jali, dia fleksibel tau. Maknanya dia boleh dimasukkan dalam pelbagai bentuk. Apa-apa yang indah, contoh macam bunga, petak, bulat dan sebagainya. Lepas tu, Khot Thuluth ni juga dia bersifat monumental. Sebab biasanya tujuan dia digunakan untuk tujuan dekoratif kan. Dan apa yang paling special pasal Khot Thuluth ni adalah sembarang orang dapat buat tulisan ni. Cuma jurukhat yang mahir dan berkaliber je yang dapat pull the string, barulah dapat buat tulisan ni.